Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat berkumpul pada hari yang mulia ini untuk membincangkan tentang satu topik yang amat menarik, iaitu peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Dayang Kamil bin Muhammad Kamil. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Di sini saya tidak berseorangan. Saya bersama dengan seorang ahli panel kita. Jadi izinkan saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini. Nama dia adalah Muhammad Azwar bin Asmadi. Jadi pada hari ini, kami berdua akan membahaskan satu tajuk yang amat menarik, iaitu peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kami memilih topik ini kerana pada masa sekarang, bahasa Melayu semakin lama semakin tenggelam dengan pengaruh budaya barat, iaitu pengaruh bahasa Inggeris yang semakin menjadi-jadi. Ramai orang lebih menggunakan bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu pada masa kini. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Muhammad Azwar bin Asmadi untuk dia menjelaskan ataupun membahaskan tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator kita yang segala bergaya, Encik Dayang Kamil bin Muhammad Kamil, kerana telah memilih saya sebagai panel pada kali ini. Pemilihan topik pemikiran dan peranan tokoh dalam memutabarkan bahasa Melayu amatlah bersesuaian dengan masa kini. Hal ini demikian kerana pegangan dan kefasihan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan anak muda amatlah rapuh sekali. Oleh itu, saya bersama Tuan Moderator kita akan mengulas isu mengenai peranan pemikiran tokoh dalam mentadabirkan bahasa Melayu dengan lebih luas dan mendalam. Di mana kita ketahui, dalam proses mementabarkan bahasa Melayu melibatkan tokoh daripada dalam negara maupun luar negara. Walau bagaimanapun, pada hari ini saya ingin membincangkan mengenai seorang tokoh daripada negara kita sendiri, dan beliau amatlah disegani oleh masyarakat negara kita maupun negara jiran, iaitu seperti Singapura, Brunei Darussalam dan Indonesia. Beliau adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Nik Safiah Karim. Sebelum kita mengupas tentang peranan dan pemikiran beliau, seeloknya kita mengenali diri beliau, iaitu mengenai tentang belakang diri beliau. Beliau telah dilahirkan pada 17 Disember tahun 1939. Tempat lahir beliau merupakan Kampung Banggul, Kota Baharu, Kelantan. Dan dari segi pendidikan awal pula, beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Inggeris Perempuan Kota Baharu, yang mana dikenali sekarang sebagai Sekolah Rendah Zainab. Selepas itu, beliau kemudian telah melanjutkan pelajaran ke Maktab Perempuan Melayu Jalan Damansara, Kuala Lumpur, yang mana dikenali sebagai Kolej Tengku Kursiah Seremban pada masa kini. Setelah itu, beliau telah belajar di ST Francis Institution Melaka sehingga lulus Higher School Certificate pada tahun 1959. Pada 1965 pula, beliau telah memperolehi ijazah sarjana muda sastra dengan kepujian dalam bidang linguistik daripada Universiti Malaya. Akhir sekali, beliau pada tahun 1975 beliau memperolehi ijazah Doktor Falsafah dalam bidang linguistik dari Ohio University, USA. Itu sedikit mengenai tentang belakang diri beliau. Beliau bergiat aktif dalam
memetabarkan bahasa Melayu ini. Antara bidang perkhususan yang terlibat adalah tata bahasa, sosiolinguistik dan pengajaran bahasa. Antara buku-buku berkaitan tata bahasa yang beliau terlibat adalah sebagai contohnya Ayat dalam Bahasa Melayu pada tahun 1988, Yang Indah Itu Bahasa pada tahun 1999, Tata Bahasa Melayu Dewan, Tata Bahasa Melayu pada tahun 2010, Liku-Liku Bahasa pada tahun 2007. Manakala kertas kerja dari segi tata bahasa pula ialah tata bahasa Melayu dari segi sintaksis pada 1976 dan perkataan transformasi generatif dari syntactic structure ke aspect of the theory of syntax pada tahun 1984. Dan seterusnya ada patung Melayu, iaitu satu garapan struktur ayat pada 1995, iaitu kertas kerja melalui yang berkaitan melalui tata bahasa. Seterusnya kita beralih kepada sosiolinguistik yang bermula daripada dialektologi, berubah kepada kelainan bahasa, seterusnya komuniti bahasa dan berkembang kepada fungsi bahasa dan profil bahasa. Seterusnya iaitu perancangan bahasa dan telah beralih kepada sikap terhadap bahasa dan akhir sekali adalah perkaitan antara bahasa dan kebudayaan. Itu dari segi sosiolinguistik, dan antara bidang yang tulisnya pula adalah beberapa persoalan sosiolinguistik bahasa Melayu pada 1981. Yang kedua pula adalah sosiolinguistik bahasa Melayu dan pengajarannya pada 1987. Dan laporan kajian sosiolinguistik iaitu penggunaan, penguasaan dan pelaksanaan bahasa Melayu baku di Jabatan Kerajaan Negeri atau Persatuan Badan Berkanun atau swasta dan kuasa tempatan di Sabah pada tahun 1992. Dan antara kertas kerja yang dihasilkan oleh beliau ialah dialek Kelantan, iaitu satu lambang sosial budaya wilayahnya pada tahun 1980, The Use of Dialect Malaysian Literature pada 1981, dan The Totally Domains of Bahasa Malaysia, The Story of Language Planning in Malaysia pada 1989. Dan akhir sekali ialah Language Standardization and Machine Building, The Standardization of Bahasa Malaysia Syntax pada tahun 1975. Itu merupakan antara berkaitan dengan sosiolinguistik, dan antara kayannya pula ialah bermula daripada Bahasa Malaysia tahun 1 1995 dan berkembang kepada Bahasa Melayu Menengah Bawah 1, Bahasa Melayu Menengah Bawah 2, Bahasa Melayu Menengah Bawah 3 dan akhir sekali Bahasa Melayu Menengah Bawah 4 pada tahun 2001. Dan kertas kerja pula ialah implementasi bahasa baku di sekolah dan institusi pengajian tinggi pada 1989. Beliau juga wira dan berlatih dalam kesusasteraan kanak-kanak di Malaysia pada tahun 1991 dan perkembangan bahasa Melayu dan pengajaran sastera di Malaysia pada tahun 1991. Kaedah utama ialah tata bahasa dewan dan perjuangan bahasa ialah bahasa baku termasuk sebutan baku dan pengukuhan mutabak bahasa Melayu di Malaysia. Badan bukan kerajaan NGO iaitu Persatuan Linguistik Malaysia PLM yang beliau terlibatkan diri. Okey, seterusnya pula antara kegiatan luar dan akademik yang telah beliau terlibati adalah terbabit dalam perubahan Persatuan Linguistik Malaysia dan mengasaskan Persatuan Siswazah Wanita bersama rakan-rakannya dan dilantik sebagai Presiden Persatuan Linguistik Malaysia dan bertugas selama 18 tahun. Dan beliau juga dilantik sebagai Ketua Jabatan Pengajian Melayu Universiti Malaya. Pada tahun 2002, beliau telah dianugerahkan Profesor Emeritus dari Universiti Malaya dan dilantik sebagai Profesor Kursi Pengajian Melayu dan Perubahan Akademi Pengajian Melayu serta dilantik sebagai Presiden pertama. Dan perkara yang paling masyhur adalah beliau juga telah pernah bertugas di Kementerian Pelajaran Singapura dan Kementerian Pelajaran Brunei Darussalam. Dan jawatan yang diselani adalah bekas Timbalan Ketua Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, dan beliau juga mempunyai
sumbangan yang banyak dari segi menulis buku dan makalah iaitu majalah mengenai isu bahasa maupun isu wanita, dan beliau telah mendapat pelbagai anugerah seperti Pingat Kesetiaan Mangkunegara KMN dan Tokoh Ilmuwan Bahasa dan Pingat Emas Tun Fatimah pada tahun 2001. Itu merupakan sedikit dan huraian lengkap antara contoh-contoh peranan dan pemikiran serta anugerah yang diterima oleh Datuk Dr. Shafiah Karim, iaitu seorang Profesor Emeritus yang amatlah banyak kesannya kepada memetabarkan bahasa Melayu ini. Saya rasa itu sahaja mengenai Profesor Datuk Dr. Emeritus Shafiah Karim, dan saya serahkan kepada Tuan Moderator kembali. Terima kasih Muhammad Azwar atas penerangan sebentar tadi. Tapi pada saya, tokoh yang saya amat gemari adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Asmah Haji Omar. Beliau dilahirkan pada 5 Mac 1940 di Jitra Kedah, Darul Aman. Beliau merupakan wanita Melayu Malaysia yang terawal yang mempunyai PhD. Selain itu, beliau juga merupakan wanita pertama yang memegang jawatan timbalan naik Kaunselor Universiti. Beliau juga banyak memainkan peranan dalam penyelidikan dalam bidang bahasa. Beliau menjalankan penyelidikan dalam pelbagai aspek bahasa, termasuklah bidang tata bahasa, fonologi, semantik, perkamusan, dialektologi, sosiolinguistik dan perancangan bahasa Melayu. Selain itu, beliau juga telah membuat penyelidikan terhadap bahasa Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Beliau membuat kajian lebih daripada 22 bahasa, termasuklah bahasa suku kaum Bajau, Bisaya, Kadazan, Iranun, Lundayeh, Murut, Paitan dan Suluk di Sabah. Manakala di negeri Sarawak pula, beliau telah membuat kajian bahasa suku kaum Bidayuh, Iban, Kayak, Kelabit, Kenyah, Lun Bawang, Melanau, Narum dan Penan. Segala hasil kajian ini telah dibuku dan diberikan tajuk The Malay People of Malaysia and Their Language and the Iban Language of Sarawak, a Grammatical Description. Beliau juga turut membuat penyelidikan terhadap bahasa Ken Tak Bong, bahasa orang asli di Baling Kedah, dan bahasa Makassar, iaitu Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Beliau juga berperanan dalam penglibatan dalam MABIM, iaitu MABBIM. Beliau telah menjadi ahli jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu iaitu JKTBM sebelum Majlis Bahasa Indonesia Malaysia iaitu MBIM, iaitu semasa permulaan kerjasama kebahasaan dengan Indonesia yang akhirnya menghasilkan sistem ejaan bersama yang dilancarkan serentak di Kuala Lumpur oleh Tun Abdul Razak iaitu Perdana Menteri kita pada masa itu, dan di Jakarta oleh Presiden Suharto pada 16 Ogos 1972. Beliau juga telah menganggotai ahli JKTBM dan serentak dengan itu menganggotai MBIM dan Mesyuarat Eksekutif Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia iaitu MABBIM sebagai ahli majlis dalam kelompok eksekutif. Sekarang saya akan menerangkan tentang pemikiran tokoh ini. Beliau berfikir tentang susu galuh sejarah bahasa Melayu. Beliau menyatakan susu galuh ini serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Ensiklopedia ini memerihalkan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologinya. Yang menariknya dalam ensiklopedia ini ialah perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua, malah kemungkinan besar merupakan salah satu bahasa yang paling tua di dunia. Menurut Asmah Haji Omar lagi, beliau menyatakan bahawa bahasa Melayu adalah sebagai bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4 keluarga iaitu Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polynesia. Keluarga Melanesia, Micronesia dan Polynesia ini terletak di Lautan Pasifik, manakala keluarga Indonesia
jauh terletak sedikit dari Lautan Pasifik. Kelihatan ada garis yang memisahkan keluarga Indonesia ini di satu pihak dan keluarga yang tiga lagi di pihak lain. Oleh itu, bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Barat dan keluarga tiga yang lain itu dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia Timur atau juga dikenali sebagai bahasa Oceania kerana terdapat di kawasan lautan. Beliau juga membuat pemikiran tentang bahasa dan alam Melayu. Beliau meneroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman-pengalaman orang Melayu yang terakam dalam bahasanya. Melalui penelitian terhadap bahasa kanak-kanak, khususnya dalam penuturan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Penelitian mengenai bahasa kanak-kanak itu dilakukan secara empiris dan perbincangan bertumpu pada pelbagai unit dan fungsi bahasa. Beberapa penemuan beliau terhadap bahasa subjek penyelidikan sesuai dengan sesuatu yang terdapat dalam bahasa lain, tetapi terdapat perbezaan, khususnya dalam penguasaan sistem bahasa secara kronologi iaitu menurut peredaran masa sesuai dengan peningkatan usia kanak-kanak. Beliau juga membuat pemikiran tentang penggunaan bahasa menurut situasi. Beliau menyatakan pengertian setiap bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Hal ini bermakna bahawa setia kepada bahasa kebangsaan adalah pendirian dalam konteks sosiopolitik kenegaraan dan setia kepada bahasa ibunda atau dialek setempat bermaksud setia kepada bahasa atau dialek yang diwarisi. Dan yang terakhir, beliau membuat pemikiran tentang wacana iaitu wacana akademik. Menurut pandangan beliau, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosio-retorik dan bahasa. Dengan itu, pembagian teks secara tradisional yang meletakkan teks akademik ini dalam golongan penulisan deskriptif tidak begitu tepat. Semua jenis teks ialah hasil proses kreatif. Itulah mesej utama yang hendak disampaikan dalam buku ini. Jadi, bagi saya, pemikiran dan peranan tokoh Asmah Haji Omar ini amat bermakna bagi saya. Jadi, apa pendapat kamu, Azwar? Terima kasih Tuan Moderator. Perkara yang disampaikan Tuan Moderator tersebut benar dan tak dapat disangkal lagi. Oleh itu, saya akan mengemukakan seorang lagi tokoh yang dikenali sebagai Abdullah Munshi atau nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau telah lahir pada 1796 Masihi dan seorang berketurunan Arab dan India. Antara hasil karya solonya adalah pada tahun 1830 Masihi yang bertajuk Syair Singapura Terbakar. Seterusnya, beliau bukan sahaja memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu dalam karya kesusastraan, malah turut menyedari betapa pentingnya buku Nahu Bahasa Melayu. Baginya, Nahu sesebuah bahasa bukanlah dapat menyelesaikan 100% masalah bahasa. Dan antara peranan Abdullah Munshi ialah memperbaiki sejarah Melayu dan kitab adat segala raja-raja Melayu dalam segala negeri. Selain itu, Abdullah Munshi juga menterjemahkan karya dalam bahasa Hindi dan Inggeris. Antara hikayatnya adalah Pancatenderan ke dalam bahasa Melayu yang diberi judul Hikayat Khalidah dan Daminah yang dilakukan pada tahun 1835. Selain itu, hal ini telah lebih diperkuatkan lagi apabila Nahu sesuatu bahasa yang dikaji oleh orang asing bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu, dan tujuan membuat kajian tersebut bukanlah berdasarkan karya ilmiah tetapi kerana kepentingan tertentu. Dengan ini yang melihat bahawa Nahu bahasa Melayu yang dibuat oleh orang asing itu hanyalah pengubahsuaian Nahu bahasa mereka sendiri yang cuba diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Oleh itu, beliau berkata
Semula hendaklah engkau ketahui, janganlah tersalah faham. Maka jikalau ada nahu bahasa Melayu itu, nescaya meringankan pekerjaan sahaja gunanya. Jangan engkau sangkakan boleh jadi pandai dalam pekerjaan karang-mengarang. Sungguh pun itu, diletakkan hukum maka ada juga perkataan yang tiada menurut hukum itu. Umpamanya, jika ada 100 hukum itu, kebarangkalian 70 sahaja yang masuk dalam hukum itu dan 30 itu luarnya. Baginya seseorang yang berhasrat menjadi pengarang memang sudah menjadi sastrawan. Dia haruslah berterusan membaca. Ini kerana melalui pembacaan sahaja kepengarangan seorang itu akan terbina dan segera memupuk keterampilan. Jika kita membuat perbandingan antara bahasa Melayu sebelum Abdullah dan bahasa yang digunakan oleh beliau, ternyata terdapat perkembangan yang jelas. Contohnya dari kisah pelayaran Abdullah Munshi pada tarikh sanad 1253, iaitu 1253 tahun. Pada tahun itu, barang daripada saudagar Cina dan orang Yahudi yang berada di Singapura seramai 10 dan 12 orang, mereka memberi sambutan dagangan kepada orang Cina. 1. Sampah buka 4 buah. 2. Duit sebanyak 4,500. Dan yang ketiga pula adalah ringgit. Seterusnya, perkembangan bahasa Melayu yang diperlihatkan oleh Abdullah yang dinyatakan oleh Li Chuanxiu sebagai menciptakan perkataan atau ungkapan baru dalam bahasa Melayu untuk mempercepatkan hal-hal atau benda-benda yang baru yang timbul. Seterusnya, perkembangan bahasa yang dibawa oleh Abdullah bukanlah satu perkara yang menghairankan, kerana beliau telah mendapat pendidikan Inggeris berbanding sastrawan sebelumnya yang rata-rata mendapat pendidikan Arab. Yang ketiga pula, menurut Zahid Ahmad dan Muhammad Tafiq Arizul Muhammad Balwi pada tahun 2006, bahasa dan gaya tulisan Munshi Abdullah juga berbeza daripada bahasa dan gaya sastra hikayat. Akhir sekali, tulisannya lebih tepat dan jelas serta tajam dan menggunakan bahasa biasa. Beliau tidak menulis kisah-kisah khayalan yang tidak diterima akal, tetapi menggunakan idea beliau sendiri. Abdullah Munshi amatlah terkenal dan beliau telah memperkenalkan bidang percetakan dan penerbitan buku pada abad ke-19 yang membawa perubahan besar kepada kesusastraan Melayu moden. Itu merupakan sumbangan, peranan dan pemikiran Abdullah Munshi dalam memetabarkan bahasa Melayu. Oleh itu, tidak hairanlah kenapa beliau amatlah disanjungi, dihormati, malah masih termasyhur nama beliau hingga ke hari ini. Saya rasa itu saja mengenai tokoh pada kali ini. Saya serahkan kepada Tuan Moderator kembali. Tetapi bagi saya pula, Profesor Emeritus Datuk Abdul Hassan mempunyai peranan dan pemikiran tersendiri. Nama beliau adalah Profesor Emeritus Datuk Abdul Hassan. Beliau dilahirkan di Teluk Intan, Perak pada 20 Mac 1942. Beliau merupakan ahli bahasa terkenal di Malaysia. Beliau pernah berkhidmat di Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Kuala Lumpur, Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim dan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Beliau memperoleh ijazah dalam jurusan Linguistik Bahasa Melayu daripada Universiti Malaya dan PhD pada tahun 1972 dalam bidang Linguistik Am daripada University of Edinburgh, Scotland. Beliau merupakan bekas tenaga pengajar Universiti Sains Malaya
Sains Malaysia iaitu USM dan mula bertugas pada 1972 di unit pengajian bahasa. Beliau menjadi Profesor Bahasa Melayu pada 1980 dan bersara pada tahun 1997. Selepas bersara, beliau dilantik menjadi Profesor Komunikasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia iaitu UIAM dan seterusnya menjadi Profesor Bahasa Melayu di UPSI. Mulai Februari 2012, beliau telah dilantik menjadi karyawan tamu di Jabatan Pengajian Media Universiti Malaya. Beliau adalah salah seorang antara sarjana yang kuat memperjuangkan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan demi memandaikan rakyat bagi mengekalkan nilai dan jati diri melalui himpunan-himpunan memori bangsa yang dibinahkan hanya melalui bahasa peribumi dan demi membina kreativiti peribumi. Beliau juga bergerak aktif dalam aktiviti persatuan bahasa. Beliau adalah ahli semua hidup Persatuan Penterjemah Malaysia iaitu PPM dan Persatuan Linguistik Malaysia iaitu PLM. Pada masa ini, beliau adalah Presiden Persatuan Penterjemah Malaysia. Di bawah pimpinannya, beliau meneruskan usaha mengadakan persidangan penterjemahan antarabangsa iaitu Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 dan yang terakhir Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-11 yang diadakan pada 21 hingga 23 November 2007. Persidangan itu dianjurkan oleh Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM) dan Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad (ITNM) dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Akademi Pengajian Melayu dan Universiti Malaya. Beliau menyertakan peranan kerajaan untuk memartabatkan bahasa Melayu serta peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau mengatakan bahawa langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pihak kerajaan dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah dengan melantik sebuah badan berkanun seperti Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka ini merupakan satu badan berkanun yang berperanan penting dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka ini juga berperanan dalam memupuk dan memberkaya bahasa kebangsaan, memperluas bidang pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan dan perkembangan bahasa Melayu, menerbitkan, menggalakkan dan menyelaraskan penerbitan buku dan jenis penerbitan lain yang berkaitan dengan kajian dan pembinaan bahasa Melayu, membakukan sistem ejaan dan sebutan, mencipta istilah saintifik yang sesuai dengan bahasa kebangsaan, menyusun dan menerbitkan kamus dalam bahasa kebangsaan. Menurut beliau juga, beberapa langkah perlu diambil bagi membina kepustakaan iaitu hasil karya tentang ilmu pengetahuan Melayu iaitu fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu perlu ditingkatkan lagi iaitu dengan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar secara menyeluruh dalam semua bidang ilmu. Ilmu-ilmu yang diambil daripada luar perlulah diterjemah dan diadaptasi bagi membolehkan lebih ramai masyarakat memahami ilmu yang baharu. Sarjana-sarjana asing yang pakar dalam bidang tertentu perlu dibawa masuk ke negara ini untuk mengejarkan ilmu kepada masyarakat di Malaysia. Perkara ini telah dilaksanakan pada zaman kesarjanaan Islam menurut ilmu sains peribumi iaitu dengan cara menjadikan pelajar-pelajar bidang teknologi pakar dalam bidang ini dan bahasa yang digunakan adalah sepenuhnya dalam bahasa Melayu. Dan seterusnya. Beliau juga membina ilmu dalam bahasa Melayu yang heterogenus iaitu kepelbagaian sifatnya. Ilmu yang terbina dalam pelbagai bidang dapat meningkatkan bangsa Melayu dari pelbagai segi sehingga kepustakaan Melayu terbina. Contohnya, sarjana Islam yang menguasai pelbagai ilmu dalam membina peradaban. Beliau juga memuliakan ilmu merupakan langkah penting dalam membina kepustakaan Melayu iaitu bahasa Melayu iaitu dengan cara memberikan keutamaan terhadap usaha-usaha mengembangkan ilmu dalam bahasa Melayu. Justru itu, fungsi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu amat penting dalam membangun, membina dan mengukuhkan peradaban bangsa dan negara. Beliau juga menyatakan bahawa bahasa Melayu tinggi menekankan dua aspek iaitu peraturan bahasa
dan peraturan tata budaya. Aspek peraturan bahasa meliputi sebutan, ejaan, perkataan, ayat dan kerapian makna. Aspek peraturan tata budaya pula berangkumi penggunaan kata ganti nama, sistem gelaran dan panggilan yang bersesuaian dengan taraf sosial orang yang berkomunikasi serta pemilihan kata sesuai dengan konteks. Itu merupakan pendapat saya tentang tokoh Abdullah Hasan. Terima kasih Tuan Moderator, panjang sungguh rayanya tadi. Walau bagaimanapun, harus kita ingati keempat-empat tokoh ini memainkan peranan yang penting dalam memertabatkan bahasa Melayu itu. Jangan sesekali kita cuba melakukan sebarang perbandingan di antara keempat-empat tokoh ini. Hal ini demikian kerana mereka memainkan peranan masing-masing dari pelbagai sudut aspek untuk memertabatkan bahasa Melayu itu. Sepatutnya kita cuba merakam dalam diri kita, iaitu mengenang jasa mereka dan lebih menghargai bahasa Melayu tersebut. Kita harus ingati bahasa Melayu merupakan bahasa ibunda, malah bahasa Melayu merupakan bahasa kebahasaan Malaysia. Sesebuah negara yang maju seperti di Eropah, terdapatnya kita contohi negara Jerman dan Perancis, malah di Asia pula negara Jepun dan China, mereka menggunakan bahasa ibunda mereka dari pelbagai sektor, hanya menggunakan bahasa ibunda mereka dan tidak mencampur bahasa luar. Malah sektor pendidikan mereka juga 100% menggunakan bahasa ibunda mereka. Berbeza dengan di negara Malaysia, kebanyakannya di sektor pendidikan tinggi kita hanya menggunakan bahasa Inggeris kerana ia bersifat universal. Harus kita cuba mengubah persepsi tersebut dan hanya menggunakan bahasa Melayu menjadi bahasa perantara di negara kita. Negara kita tidak akan maju setanding dengan negara luar seperti negara Jerman, Jepun, China dan lain-lain selagi kita menggunakan bahasa luar selain mengangkat bahasa ibunda kita sebagai bahasa utama dan 100% penggunaannya dalam kehidupan harian kita. Saya rasakan isu ini harus kita cuba tangani bagi memajukan lagi negara kita ini. Saya merasakan itu sahaja daripada saya pada forum kali ini. Cuba kita fikirkan apa yang harus kita cuba lakukan bagi mengembangkan lagi bahasa Melayu kita supaya diangkat tinggi serta dipandang tinggi oleh masyarakat di seantero dunia ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Tuan Moderator. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita iaitu Muhammad Adwa bin Asmadi atas perkongsian dan penjelasan dia tentang peranan dan pemikiran tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Diharapkan agar perkongsian dan info-info ilmu ini dapat memberi pengetahuan yang lebih mendalam lagi kepada kita semua. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli panel kita yang hadir pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri forum kita pada hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Saya akhiri forum ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.